Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, khususnya para isteri, khususnya para suami. Saya gembira kerana tuan-tuan dan puan-puan tak jemu-jemu bersama saya untuk membincang satu perkara yang kita tidak boleh ambil taking things for granted. Jangan ambil ini for granted. Kerana ini sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan suami dan isteri untuk meneruskan kehidupan dengan berbagai cabaran-cabaran pada masa-masa yang mendatang. Kali ini ialah bisikan hati isteri yang kelima. Apa dia? Wahai suamiku, buangkan sikap garang dan pemarahmu itu. Jangan garang sangat, wahai suamiku. Janganlah pemarah sangat. Aku malu dengan orang. Aku malu dengan anak-anak aku. Engkau tengking aku, wahai suamiku, kan? Engkau gunakan perkataan-perkataan yang menyergah kepada aku bila engkau bercakap dengan aku. Engkau gunakan kata-kata yang tidak menggambarkan yang kau sayang kepada aku. Engkau gunakan kata-kata yang kadang-kadang kata-kata itu menghiris hati aku. Engkau gunakan kata-kata yang kata-kata itu menjadi sembilu kepada aku untuk mengatakan kau, wahai suamiku. Mak bapakku sendiri tak pernah menuturkan kata-kata itu kepada aku. Tolonglah, wahai suamiku. Aku sayang kau. Maka sebab itu, atas kesayangan aku kepada engkau, balaslah kasih sayang aku itu. Caranya engkau membalasnya, wahai suamiku, jangan garang sangat. Dengan anak engkau jangan garang. Dengan aku sebagai isteri yang kau dah kahwin 20 tahun, tolong. Janganlah engkau garang. Aku tahu, waktu kita mula-mula kahwin dulu, engkau adalah di antara suami yang begitu cepat mengadang, begitu cepat naik angin, begitu cepat kadang-kadang bergegar-gegar kepala engkau, bergegar-gegar telinga engkau, bergerak-gerak mata engkau, menahankan kemarahan terhadap sedikit kesilapan yang aku lakukan. Tapi sayang, kau bawa juga tabiat ini sampai dah 20 tahun perkahwinan kita. Wahai suamiku, tolong. Kekanglah kegaranganmu itu, kekanglah kemarahanmu itu. Aku terseksa dengan kemarahan engkau, wahai suamiku. Aku terseksa waktu malam, aku terseksa waktu siang. Pasal apa aku terseksa? Jiran tetangga pernah menegur kita kerana engkau menengking aku, hingga mereka mendengar tengkingan kau itu, wahai suamiku. Anak-anak laki-laki sampai tak mau mendekati kita dah bila engkau naik angin. Sebab dia tahu dah perkataan-perkataan yang kau keluarkan terhadap aku. Anak perempuan kita lari masuk bilik bila engkau naik angin. Kerana anak perempuan tak sampai hati melihat bagaimana engkau menyiksa ibunya, isteri engkau sendiri, iaitu aku. Wahai suamiku, garang ini sifat semua orang. Tapi garang ini kalau misalnya tidak dibentuk, tidak dipelihara dan tidak juga misalnya dapat disekat dengan sekatan-sekatan yang tertentu yang boleh dilakukan, ini adalah sifat-sifat kehaiwanan. Yang garang itu rimau, yang garang itu singa, yang garang itu, yang tangkas itu buaya, yang garang itu ilah berbagai-bagai lagi. Ya, manusia haiwan-haiwan yang menggambarkan kegarangan itu. Kita bukan makhluk-makhluk haiwan. Kita kan makhluk-makhluk insan. Insan yang hati kecil. Haiwan tak ada hati kecil. Insan yang ada sifat-sifat yang dalam dirinya, yang terkandung dalam dhamirnya, dalam diri kecilnya, hati kecilnya, yang tak dibelai, yang tak dikasih, yang tak disayang, yang tak dicumbu, yang tak dicinta, yang tak ditepuk, yang tak dipujuk, yang tak dirayu. Tapi sifat kegarangan dan kemarahan kau, wahai suamiku, tidak membantu untuk mendapatkan aku ini hidup dalam suasana yang aman dan tenteram. Tolonglah, aku nak mengurus rumah tangga aku. Tapi kalau malam tadi engkau marah aku, macam mana aku nak menguruskan rumah tangga waktu siangnya? Engkau marah aku waktu petangnya, macam mana aku nak menyerahkan diri aku kepada engkau waktu malamnya, wahai suamiku? Ingatlah ya, aku ada hati dan hati aku boleh rekod.
Aku ada kepala, kepala aku boleh rekod. Macam tape recorder kepala aku ni. Macam alat perakam, dia boleh merakamkan. Dan bila aku undak sesuatu tu, dia boleh menunjukkan rakaman-rakaman itu. Waktu-waktu yang aku tak mahu ditunjukkan rakaman itu. Waktu-waktu yang aku mahu dia tidak tunjukkan rakaman itu. Jadi sebab itu, wahai suamiku, dalam hal kegarangan ini, aku nak memberikan sedikit panduan kepada engkau. Pertama, insaf mengenai tanggungjawab pada isteri dan anak-anak. Kita ada tanggungjawab. Bagi makan tanggungjawab, bagi pelajaran tanggungjawab, bagi rumah tanggungjawab, bagi seluruh kelengkapan rumah tanggungjawab, bagi keselesaan adalah tanggungjawab kita. Tetapi yang pentingnya, tanggungjawab ini mesti disertakan dengan satu sifat yang suami harus memberinya, sifat kasih sayang. Kita kekang rasa kemarahan dan rasa kegairahan yang melampau hingga menimbulkan sifat garang terhadap kita. Nombor 2, mengetahui teknik bagi melepaskan kemarahan. Nombor 3, jangan dilani perasaan marah. Jangan layan perasaan marah. Kalau marah, cepat-cepat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Berterusan juga marah, ambil wuduk insya-Allah. Saudara-saudara akan sober balik, akan kembali pada diri asal saudara-saudara. Yang keempat, elakkan penggunaan bahasa yang tidak sopan dan kesat, kerana ini akan direkod dalam hati, akan direkod dalam sanubari. Yang ini akan menjejaskan kasih sayang suami isteri. Dan akhirnya, pelajari teknik-teknik berkomunikasi dan berinteraksi yang baik. Ada lagi 2, jangan meletakkan harapan yang terlalu tinggi pada orang lain. Sentiasa memperbaiki kehidupan kita. Terutama dalam kita memahami hati nurani, perasaan jiwa pasangan kita yang namanya suami, pasangan kita yang namanya isteri. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.